Okey, so untuk malam ni saya sambung bab 5. Okey. Kita dekat soalan tu bab 4. Habis bab 4, so ni bab 5. Macam yang saya cakap sebelum ni, saya takkan pergi sedetail-detailnya lah. Okey. Sebabnya takut awak tak faham. Okey, tak faham dan juga saya tak boleh nak sampaikan dengan lebih saya tak boleh nak sampaikan dengan lebih jelas lah. Okey. Tapi saya cuba yang saya mampu untuk saya terangkan perkara-perkara konsep penting, benda-benda penting. Sebab benda ni yang contoh kalau kereta kan, kereta macam mana kita nak belajar macam mana dia boleh bergerak. Okey, tayar dia warna apa, cermin dia besar mana, tu boleh belajar sendiri. Okey, tapi macam sekarang ni kita tengok enzim, macam mana enzim punya kerja. Okay, enzim tu rupa dia macam mana, tu saya rasa boleh buka sendiri benda-benda basic. Okay, tak basic-basic pun saya perlu juga ajar. InsyaAllah lah kalau PKP kita habis minggu depan, mungkin lagi 2 minggu kita akan ada kelas lah. Okay, kelas yang betul kat sekolah. Okay, kalau kat IG kalau ada persoalan, kita ada 3 orang je live ni. Ya sangat kan korang. IG adalah 3 orang. Okay, alright. So, kita mulakan. Okay, masing-masing mute. Okay, tak apalah awak yang memutekan dia awak. Alright. So, apa dia enzim? Sikit je saya terangkan hari ni, tak banyak. Apa tu enzim? Sifat dia yang mudah, Sebelum tu, benda ni saya akan bagilah PDF ni. Okay, saya akan bagi PDF dekat grup. Okay, so kalau awak nak salin lah. Kalau awak rasa just nak dengar, nak take note benda-benda yang lain macam tak ada kat sini awak. Yang tu saya rasa better untuk awak buat lebih baik. Okay. So apa tu enzim? Enzim ni pemangkin. Pemangkin apa? Dia yang membolehkan benda tu membolehkan benda tu jadi. Okay. Kalau tak ada enzim, benda tu boleh jadi juga. Perkara tu boleh jadi juga. Tapi dia pada kadar yang lambat. Okay, dia perlahan sikit. Contoh, kereta dia perlukan jalan, okay, untuk bergerak. So jalan tu ialah pemangkin untuk menggerakkan kereta. Tapi kalau tak ada jalan, jalan rosak ke ataupun jalan tu bukan jalan tar, jalan pasir, tanah, tapi kereta tu still boleh jalan. Okay, so macam itu enzim. Okay, secara mudahnya macam itu. Apa yang dia buat? Dia membolehkan proses bio. Proses biologi ni macam respirasi, okay, pencernaan, perkumuhan, pernafasan. Okay, itu semua tu boleh berlaku dengan cepat. Keyword dia adalah cepat. Okay, keyword dia adalah cepat. So semua proses ni boleh berlaku dengan cepat. Pemangkin biologi supaya proses tu cepat. Okay, itulah enzim. Okay, kalau ada soalan just boleh tanya terus. Okay. Alright. So, apa tu proses? Apa tu proses niat balas? Proses niat, IG tu tinggal 2 orang ni. Siapa lah 2 orang ni aku tak tahu. Okay. Alright. Proses tindak balas tu apa? Proses tindak balas adalah proses di mana bahan, okay, dia akan jadi hasil. Contoh, bahan-bahan memasak. Tepung, gula, garam, margarin, telur. Dia akan jadi kek, dia akan jadi kuih. Itu proses. Okay. Dan dia memerlukan tenaga. Tindak balas ni dia perlukan tenaga. Dia perlukan bahan untuk jadi hasil dan proses ni perlukan tenaga. Benda basic, sangat basic, tapi inilah yang sangat penting. Okay, sebab kita tengok dia punya flow dia lepas ni macam mana. So proses tu apa? Proses tu adalah bahan, dia akan jadi hasil dan dia perlukan tenaga. Okay. So apa yang bahan jadi hasil? Okay, ini contoh. Bahan, dia akan jadi hasil dan dia perlukan tenaga. Untuk tindak balas tanpa enzim, bahan ni untuk dia jadi hasil, dia perlukan tenaga yang banyak. Okay, untuk jadikan enzim, untuk jadikan hasil. Tenaga ni kita panggil tenaga pengaktifan.
Contoh, kita nak masak, nak buat roti. Okey, nak buat roti, kita letak roti, kita letak tepung, gula, garam, minyak, margarin, telur. Okey, tapi kita tak letak ibu roti ataupun yeast, kan, mauripan yang mungkin awak pernah nampak kat kedai tu warna kuning tu, mauripan. Mauripan tu adalah enzim. Okey, still boleh jadi kuih. So, tanyalah mak awak, kakak awak yang buat kuih. Kita nak buat kuih tanpa nak buat apa tu, kek tanpa mauripan, nak buat roti tanpa mauripan pun boleh. Still boleh, tapi dia akan ambil masa. Okey, dan kuih pun kek tu dia akan jadi lain lah tekstur dia. Okey. Proses tu boleh berlaku, tapi dia akan perlukan tenaga yang banyak. Okey. Proses tindak balas tanpa enzim boleh berlaku, cuma tenaga dia banyak. Bandingkan dengan, okey, inilah anak panah ni menunjukkan jumlah tenaga dia. Okey. So range tu adalah jumlah tenaga. Yang merah ni, yang curve yang merah ni adalah tenaga yang tindak balas berenzim. Okey, tindak balas berenzim. So kalau dengan enzim, proses tu akan berlaku, tenaga dia sikit je. Dia akan pakai tenaga yang sikit je. Okey. Yang hijau ni, okey, kalau pakai enzim. So ada tenaga juga. Kan? Di proses perlukan tenaga, tapi tenaga tu sikit. Banding kalau tanpa enzim yang awal tadi, okey, yang hitam ni dia akan hasilkan hasil, tapi hasil tu dalam keadaan yang diperolehi dengan tenaga yang banyak. Okey, jelas? Ada soalan? Sikit ni. Boleh tak? Kalau jelas, Kak Haji boleh cakap faham. Okey, kalau dekat sini macam mana cakap yang nampak muka Anis je. Yang lain semua tak nampak muka. Okey, Anis faham? Kalau faham boleh thumbs up Anis. Okey. Haji, kalau faham kau boleh buat apa-apa. Komen ke apa. Okey, ada 4 orang ni, saya tak tahu siapa yang last sekarang. Okey. So basically, apa dia tindak balas? Ialah proses hasilkan produk daripada bahan. Bahan akan jadi hasil tindak balas dan dia perlukan tenaga. Dengan enzim, tenaga tu sikit je. Tanpa enzim, tenaga tu banyak. Okey. So apa sebenarnya enzim buat? Okey. Yeah. Okey, Anis Farisha. Faham Anis Farisha? Okey, bagus. Okey, apa sebenarnya enzim buat? Faham cikgu. Okey. Bagus. So apa sebenarnya enzim buat? Enzim dia buat apa? Dia akan turunkan tenaga. Macam saya cakap tadi, ada enzim, tenaga tu jadi sikit. Okey. Kalau macam kalau kita nak naik bangunan lah, okey, nak daripada tingkat 1 nak pergi tingkat 2, nak pergi tingkat 3. Okey, kita akan ada tangga. Tangga tu akan ada. Okey. So enzim ni apa? Enzim ni macam elevator. Elevator apa? Tangga bergerak tu, elevator kan? Okey. Elevator kan? Tangga bergerak tu. Masih perlukan tenaga juga, tapi tenaga tu sikit. Okay, kita perlukan tenaga sikit je. Berbanding kalau kita pakai manual naik tangga tu. Okay, daripada tingkat 1 nak pergi tingkat 2, tingkat 2 nak pergi tingkat 3. So apa yang enzim buat, apa yang elevator tu buat, dia akan turunkan tenaga. So proses tu akan berlaku dengan cepat. Berbanding kalau kita jalan naik tangga biasa, kan, adalah tenaga banyak, lambat pula tu. Tapi kalau kita naik elevator, tenaga tu akan lebih cepat. Dan diturunkan dengan tenaga tu kurang dan proses tu cepat. Okey. Dah. Ini soalan. Okey, 2 benda saya nak ajar. Satu yang pasal tenaga pengaktifan ni. Yang kedua lepas ni. Okey, so sebelum tu bagi masa untuk baca dulu. Okey, yang Kak Haji harap-harap nampak. Okey, Kak Haji, yang untuk baru follow live ni. Okay, kita dah terangkan tadi macam mana proses enzim menurunkan tenaga pengaktifan supaya tindak balas tu berlaku dengan cepat.
Dan kalau ada enzim, cepatlah dan tenaga tu kurang. Dan kita tengok soalan ni. Saya rasa ni soalan SPM 2018. Tak salah saya, 2018. Yes. Okay, ni soalan SPM 2018. 2 markah. Okay. Boleh baca. Boleh tak buat jawapan sikit kat mana-mana? Kalau yang dekat IG ni boleh type komen jawapan dia. Saya tunggu sekejap. Yang dekat Zoom boleh type jawapan dekat chat. Okay. So tenaga pengaktifan, tenaga yang minima, okay, yang diperlukan untuk memulakan tindak balas. Rajah gambar ni menunjukkan kesan enzim ke atas tenaga pengaktifan bagi tindak balas tersebut. Okay, kita ada yang ni graf untuk enzim. Okay, yang ni atas ni adalah graf untuk yang tanpa enzim lah. Berdasarkan rajah, terangkan bagaimana enzim mempengaruhi kadar tindak balas biokimia. Kita bagi soalan simple gini je, dua markah. Boleh? Siapa boleh jawab ke komen? Pun boleh type chat. Kalau tak faham, saya ulang balik sekali. Kalau tak faham pun, tulis balik tak faham. Okay. Anyone? Krik, 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 krik. Boleh? Siapa boleh jawab? Okay. Dia sebenarnya dia suruh macam saya cakap lah sebelum ni kan. Soalan lah, semua soalan lah. Bio, fizik, kimia, and math. Semua soalan dia kebat. Jawapan dia tak pernah kebat pun. Tak pernah ada jawapan yang kebat. Okay. So jawapan dia sama saja macam apa yang saya sebut sebelum ni. Okay. So apa enzim buat? Enzim akan aras tenaga yang diperlukan rendah untuk enzim. Okay. So enzim akan pastikan tenaga tu rendah. Aras tenaga. Kita tengok kat graf ni second untuk soalan yang ada graf macam ni. Okay, kita huraikan graf macam saya pernah cakap kat kelas. Graf ni ialah markah kita. So daripada graf ni kita nampak aras tenaga untuk enzim sikit. Paras-paras ni lebih kurang. Kalau untuk aras tenaga tanpa enzim dia macam ni. So apa yang enzim buat? Enzim akan merendahkan tenaga yang diperlukan. Apakah tenaga tu? Okay, tenaga tu adalah tenaga pengaktifan. Dia akan turunkan tenaga pengaktifan. So kat situ dah ada 2 jawapan. Satu jawapan daripada graf, satu jawapan daripada apa yang awak dah belajar lah. Okay. Kat sini pun sebenarnya dah ditulis dah tenaga pengaktifan. Okay. Kat soalan. Kemudian kadar tindak balas jadi cepat. Kalau perasan, yang ni graf untuk tanpa enzim ni, dia produk tu dihasilkan dekat sini. Kan? Dekat sini, masih dah turun dah ni. Tapi untuk enzim, dihasilkan dekat sini. Okay, dia ada dekat sikit. IG dengan nampak tak apa saya terangkan ni? Okay. So apa enzim buat? Dekat gambar ni, macam mana enzim boleh mempengaruhi kadar? Mempengaruhi ni dia ada 2 keadaan Contoh abu mempengaruhi siapa? Abu mempengaruhi siapa? Siti. Contoh abu mempengaruhi Siti. So mempengaruhi ada 2. Sama ada jadi positif ataupun jadi negatif. Okay, soalan ni umum. Enzim ni boleh mempengaruhi kadar tindak balas. Mempengaruhi ni boleh jadi 2, positif ataupun negatif. Tu awak take note ni untuk soalan. So sama ada mempengaruhi, sebab itulah mempengaruhi tak boleh kita jadikan jawapan kita.
Okey, mempengaruhi ni tak boleh kita gunakan sebagai jawapan sebab mempengaruhi ni umum. Tapi dekat soalan boleh. Okey, dekat soalan boleh. So apa yang berlaku adalah okey, tenaga ni mempengaruhi ni dia akan mempengaruhi secara menurunkan. So tenaga tu akan diturunkan. Okey, bila tenaga tu diturunkan, kadar tindak balas tu akan jadi cepat. Okey? Boleh. Anis? Faham? IG? Faham? IG boleh komen? Faham tak faham? Simple je. Saya terangkan balik soalan. Saya terangkan balik jawapan. Penerangan asal tadi. Okay. Next. Okay. Hipotesis mangga dan kunci. Okay. Kita dah habis dah tadi macam mana apa sebenarnya enzim buat. Sebenarnya enzim ni awak dah belajar dah dulu form 2. Saya tahu awak dah belajar dah enzim ni apa. Masa sains form 2. Okay. Tapi memang lupa lah kan. Dan benda tu ialah dia basic je. Okay. Tak faham Faris apa tu? Tak faham. Okey, tak faham yang mana tu? Tak faham yang mana tu? Tak faham soalan. Tak faham, faham sikit. Okey. Saya terangkan tadi soalan ni. Okey, kita ada orang tanya kat Haji dia tak faham. Okey. Saya terangkan soalan ni. Soalan tanya berdasarkan gambar. Sebelum tu ini adalah soalan SPM 2018. Okey. Soalan kertas 2. Gambar bagaimana enzim mempengaruhi kadar tindak balas biokimia. Okey, ini adalah tindak balas biokimia. Okey, daripada substrat. Substrat ni lah bahan. Contoh, kalau kita nak buat apa tu, nak buat kari pap kentang, kari pap sardin. So bahan dia adalah tepung, kentang, kari, garam, gula. Okey, itu adalah substrat. Hasil dia apa? Kari pap kentang yang sedap, panas-panas makan. Okey, dengan teh tarik. Okey, so itu adalah hasil. Kemudian dia ada proses. Okey. Inilah proses tu daripada kentang ni dia nak jadi kari pap. Inilah proses. Nah, proses tu kalau ada enzim, proses tu akan jadi cepat dan tenaga tu kurang. Kalau tak ada enzim, proses ni akan berlaku juga tapi lambat dan perlukan tenaga yang banyak. Okey. So daripada gambar ni disuruh terangkan apa yang enzim buat supaya benda ni jadi kat sini. Okey. Dia jadi cerita ni. Dia bukannya jadi macam atas ni. Yang kat bawah ni enzim. So kita dah terangkan tadi apa yang dia buat. Dia akan merendahkan aras tenaga. Yang ni ada dekat soalan, ada dekat graf. Aras tenaga ni rendah. Paras-paras ni. Awak nampak paras-paras ni. Okey. Kalau enzim. Tak dengan enzim. Kalau tanpa enzim, dia paras ni. Okey, tenaga tu. Tenaga yang diperlukan. Aras tenaga yang diperlukan, paras ni. Sampai banyak macam gini tenaga diperlukan untuk dia buat kari pap tadi. Okey. Kalau dengan enzim, sikit ni je. Okey. So tenaga tu tenaga apa? Kita panggil tenaga pengaktifan. Tenaga pengaktifan tu akan direndahkan ataupun jadi sikit. Ni ada dekat soalan. Okey. So EA apa tu tenaga pengaktifan untuk tanpa enzim banyak je ni. Tenaga pengaktifan dengan enzim sikit ni je. Okey. Dan bila benda tu tenaga pengaktifan tu sikit, so dia akan jadi cepat lah. Kurangkan tenaga, so jadi cepat. Okey. Tak perlukah banyak-banyak tenaga macam kita nak daki gunung kan. Ada gunung tu tenaganya perlukan 10. Ada gunung tu tenaganya perlukan 10,000. So mana gunung yang senang untuk kita daki? Mesti dah gunung yang tenaganya 10 je kan, sebab tenaga tu dah sikit. Kalau yang 10,000 tu boleh juga kita daki gunung tu. Tapi tenaganya banyak. Okey. Boleh? Harap boleh lah Kan lagi sekali. Okey. Okey, Jo Iman, Jo. Ni Kak Jo. Apa khabar? Sihat Kak Jo inilah Kak Jo nasib. Asal boleh buat. Okey. So, ni kat IG kita ada cikgu Joanna. Alright.
So hipotesis mangga dan kunci yang tadi tu ialah macam mana tenaga pengaktifan. Okey, tenaga pengaktifan. Sekarang hey, hello, hello Kak Jo. Yang lain komen lah. Okey. Yang ni lah cerita kedua yang terangkan. Macam saya cakap awal-awal tadi, sebelum saya terangkan yang sebelum ni, saya fokus proses. Okay, sebab proses tu penting untuk faham dan dia macam kita dapat faham secara general. Saya boleh terangkan secara detail setiap inci enzim tu. Enzim ni rupa dia macam ni, gaya dia macam ni, perangai dia macam ni, nama dia ni, bla 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 bla. Tapi akan makan masa. Okay, dan benda tu sebenarnya awak boleh baca buku dah awak faham. Tapi yang penting adalah proses. Okay, proses tu apa benda, mekanisme dia, tindak balas dia dan sebagainya. Okay, yang kedua, apa enzim buat? Dia ada hipotesis mangga dan kunci. Apa dia mangga dan kunci? Okay. Apa special kunci ni? Kunci ni dia spesifik untuk mangga tertentu. Contoh kalau kunci kereta, kita tak boleh guna untuk buka rumah kita. Kunci kereta tu hanya untuk kereta. Kan? Kunci kereta tak boleh buka untuk pintu rumah. Kunci rumah tak boleh buka untuk motor. Kan? Sebab dia spesifik. So sifat kunci ni dia spesifik. Okay, dia spesifik pada mangga tertentu. Dia bukan universal. Sama juga macam enzim. Enzim ni spesifik. Enzim A dia hanya boleh selesaikan masalah A saja. Enzim B hanya boleh selesaikan masalah B saja. Dia tak boleh nak bergabung dengan benda-benda lain. Okay. So ni rupa dia. Ni agak apa tu? Gambar yang mungkin first time kau nampak. Okay. So yang rupa macam kentang dan potong-potong ni, inilah enzim. Okay. So kita ada satu enzim yang bulat kat sini. Okay. Dan dia ada lekuk-lekuk ni. Lekuk-lekuk ni special. Okay. Lekuk-lekuk ni special. Dia khas untuk ni saja. Macam saya cakap tadi. Okay. Kunci ni special. Dia khas untuk mangga tertentu saja. Sama juga macam enzim. Enzim ni special. Dia khas untuk substrat tertentu saja. Dia spesifik. Kenapa dia spesifik? Sebab dia ada benda lah lekuk-lekuk ni. Kan? Kalau tengok rupa dia macam ni. So benda ni saja yang boleh masuk. Bentuk tiga terbalik ni. Bentuk lain tak boleh. Bentuk yang lonjong ke, bulat ke, segitiga ke tak boleh. So kalau macam kita main Lego, kan, dia akan masuk ngam-ngam je. Benda Allah ni kita panggil tapak aktif. Tapak dia. Dia punya base tapak untuk dia melekat. Kita panggil tapak aktif. So tapak aktif enzim ni dia sangat spesifik pada substrat. Okay. Bila dia bergabung, dia akan jadi nama dia kompleks enzim substrat. Ini nama umum. Nama umum. Dia boleh bertukar. Maksudnya kalau enzim tertentu, contoh kita ada lipase. Okay. Lipase tu dia enzim dan substrat dia ada lipid. So nama dia kompleks lipase lipid. Okay. Contoh lain kita ada sucrase. So kompleks sucrase sucrose. Itu nama khas. Tapi untuk sekarang ni just awak tahu ni nama umum. So bila dia bergabung, dia akan jadi nama dia kompleks enzim substrat. Bila dia bergabung, dia akan jadi macam ni. Kemudian apa dia buat? Enzim tu sendiri dia tak akan berubah, tapi hasil setelah dia bergabung substrat ni dia jadi macam ni. Okay, maksudnya dia dah jadi hasil. Tadi cerita dia apa? Kita campurkan tepung, campurkan kentang, kari, garam, telur, nak jadikan kari pap kan? Campur, kemudian kita uli dia, masak, goreng. Jadi kari pap. Okay, so benda ni dia tak berubah. Kan? Enzim tak berubah, enzim sama je. Yang berubah siapa? Yang berubah substrat. Kan? Dia akan jadi hasil. So inilah tindak balas enzim. Apa kaitan dia dengan gambar ni tadi?
Sebab saya tunjuk gambar ni, apa kaitan dia? Ni kaitan dia. Kalau perasan kunci ni, dia ada lekuk-lekuk ni. Okay, lekuk-lekuk ni, dia spesifik. Okay, dia spesifik. Apa dia buat? Dia akan buka mangga tu, dan mangga tu akan terbuka. Dia akan jadi daripada tertutup, dia akan jadi terbuka. Dia akan unlock. So, yang inilah yang kita panggil sebagai tapak aktif. Okay, mangga kunci tapak aktif. Dia akan membuka mangga. Mangga tu dia akan berubah lah daripada tertutup, dia akan jadi terbuka. Kunci ni berubah tak? Kunci tak berubah. Okay, macam ni juga. Yang berubah siapa? Substrat mangga tadi ni. Okay, kunci ni berubah tak? Kunci ni tak berubah. Okay, ada soalan tak? Faham? Anis? Okay. Zoyap, Vincent Lee, Zijing. Korang memang tak tunjukkan gambar, tak apa. Ada soalan? Saya macam tak dengar soalan. Okay, IG faham? Tadi kita ada Anis Farisha. Anis Farisha faham? Ada soalan boleh tanya? Okay, okay, chat. Faham? Bagus. Faham, senang kau faham. Okay, bagus. Alamak, sekejap siapa tukar saya punya view ni? Sekejap. Bagus. Okay. Okay. Aisyah, faham Aisyah Right. Okay, soalan. Kita dah nak pergi kepada hujung, tapi saya nak cerita sikit lagi. Ada sikit lagi. Manakah mewakili lipase? Lipase tu adalah enzim. Lipase tu adalah enzim. Kita ada A, B, C dan D. Siapakah lipase agaknya? Boleh jawab dekat IG. Alamak, kenapa dia gelap tiba-tiba? Sekejap. Oh, sebab ada kertas yang tadi. Okay. Jawab. Yang dekat Zoom, boleh type check. A. A itu adalah lipase. Okay. Lain? Jawapan lain? Apa itu enzim Ya, betul. Apa itu adalah enzim. Okay. So enzim dia tak berubah. Mana yang tak berubah? A, B, C, D. IG. A, code. Okay. So yang tak berubah adalah A. Okay, ni A. Ni lipase. Okay, so jawapannya A. Okay. Okay, B. Okay, ni soalan last. Sebelum kita tutup kelas intro ya. Ini kelas intro lah First time kan buat kelas ramai-ramai dengan Pak S. Selalu gabung dengan 5S. Okay. Berdasarkan rajah, ini soalan. Okay, berdasarkan rajah, terangkan enzim S bertindak ke atas molekul P. Sekejap saya alihkan gambar ni. Ini molekul P. Okay. Rajah 3 menunjukkan 3 molekul PQR. Kita ada PQR. Berdasarkan rajah, terangkan enzim S. Kita ada enzim S bertindak ke atas molekul P saja. Terangkan. Macam mana dia boleh bertindak atas molekul P saja? Kenapa dia tak boleh bertindak dekat Q? Tak boleh bertindak dekat R? Okay, itu soalan nombor 1. Kenapa? Okay. Boleh bagi apa-apa point yang awak dah faham. Okay, any something yang kata-kata ni. Ini kenapa? Okay, sekejap lagi awak akan dengar dia bunyi. Itu adalah bunyi anak saya tengah memukul kartu. Penuh dia pukul kartu. Okay. Okay. Kenapa P? Okay. First kali kenapa P? Sebab S
ada tapak aktif. Ini tapak aktif. Okay. Tapak aktif dia pula sesuai dengan P saja. Okay. Tapak aktif sesuai dengan P saja. Kenapa sesuai dengan P? Sebab rupa dia macam ni. Okay. Dengan Q ni tak boleh. Dengan R ni boleh masuk. Dia pun boleh masuk juga. Dengan R ni. Masuk boleh. Tapi R ni dia cerita lain. Okay. Tapi yang betul-betul fit adalah P. Okay. So, bila dia dah bergabung tu dia akan membentuk kompleks enzim substrat. Okay. Dia jadi ni jadilah hasil. Okay. Dia cerita sama macam apa yang saya terangkan sebelum ni. Enzim tu dia ada tapak aktif. Tapak aktif katakan macam ni tapak aktif dia. So ni substrat. Dia akan bergabung. Okey. Nampak tak? Ada budak ni dia suka bunuh kakak tu. Okey. So kita ada enzim, kita ada substrat. Kenapa substrat ni boleh masuk enzim? Sebab dia ada tapak aktif. Tapak aktif ni dia sifat dia apa? Spesifik. Enzim ni sifat dia adalah spesifik. Penting tu awak ingat. Sifat enzim spesifik. Contoh yang berjadi sekarang ni, coronavirus. Okay. Kenapa dia macam pening sangat nak hasilkan antivirus, hasilkan anti-vaksin, hasilkan vaksin? Sebab dekat virus tu dia ada coating membran. Okey, dan nak huraikan membran itu dia perlukan enzim. Enzim tu dia perlu sesuai dengan nak musnahkan virus tu. So nak cari yang sesuai tu susah. Kalau awak tengok gambar-gambar virus kan yang ada yang orang duk lukis tu kan, ada macam rambutan, macam durian kan, macam cabang tu. So nak cari substrat enzim yang betul-betul boleh masuk dekat virus tu untuk musnahkan tu susah. Dan pula virus tu virus yang baru. Okey. Bang. Yalah, apa ada ni. Lepas ni bunuh semua. Okey. Okay, so sifat enzim tu dia spesifik, dia khas. Dia tak boleh langgar semua, tak boleh. Dia bukan universal. Okay, dia khas. Okay. IG, ada soalan? Okay, IG dia. Okay. Kalau soalan tanya ya. Ada soalan boleh chat. Okay, sebab korang semua malu kan nak sebut, nak cakap kan. Malu nak cakap, malu tunjuk muka. Okay. Okay, alright. Soalan? Boleh? Okay, soalan kedua. Sekarang kita pergi kepada gambar ni, molekul R. Terangkan tindak balas enzim S ni agak apa tu? Okay, ni agak kena fikir lagi lah. Tindak balas enzim S dipengaruhi oleh molekul R. Tindak balas enzim S dipengaruhi oleh R. Kenapa? Bayangkan, dia ada rupa sama, kan? Dia punya bawah ni. Cuma yang ni dia tak ada rata lah. Tapi dia boleh masuk separuh. Yang ni dia akan jadi separuh kosong lah. Sepatutnya dia P yang masuk. Tapi R ni pun boleh masuk juga. Walaupun dia tak sempurna, tapi dia boleh masuk. Apa kesan dia nanti? Dia macam kita nak contoh okay, contoh kita buat motor kan. Kita buat motor, kita pergi isi minyak. Kita isi petrol. Okay. Petrol tu minyak petrol. Tapi kita boleh juga isi diesel. Kan? So kan diesel tu biasa untuk lori. So berjadi minyak tetap minyak. Tapi berjadi, dia ada kesan dia. Okay. Yang ni dia tetap boleh bergabung. Dengan ni dia tetap boleh bergabung. Tapi apa kesan kalau dia bergabung dengan kawan ni?
Okey. R ni, okey, saya beritahu jawapan lah. Okey. So R ni kita panggil sebagai perencat. Okay, dia yang merencatkan, dia penghalang, dia ni distractor, kan? Dia yang mengocang-ngacirkan keluarga orang ni lah R ni. Sepatutnya P, kan? Bila P bergabung, okay, bila P bergabung aman damai saja dia boleh jadi kompleks, kan? Dia boleh jadi kompleks enzim substrat, dia boleh menjadi hasil, dia boleh hidup aman damai. Tiba-tiba adalah orang yang ketiga datang. Okay, orang yang ketiga ni bukan nak hasil pun, dia cuma nak kacau je. Okay, bila dia bergabung, sebab dia boleh bergabung, dia nak test je enzim ni, dia nak test je orang ni, lelaki ni nak test je. So apa dia buat, dia bergabung je, boleh, dia boleh bergabung, tapi apa jadi, dia tak akan dapat hasil, dia tak akan ada hasil, dia cuma boleh kacau saja. Bila dia kacau, bila R dah ada kat sini, apa jadi pada P? P tak boleh masuk lah. Okay, bila R ni dah melekat kat sini, so P tak boleh masuk. Bayangkan benda ni akan bergerak, bila R dah masuk sini, so P tak boleh masuk. So bila P tak boleh masuk, tak boleh membentuk ni, tak boleh jadikan hasil. Okay, so apa yang berlaku adalah, okay, apa yang berlaku adalah R tu adalah perencat, dia akan bersaing. Okay, R ni adalah perencat, R ni perencat, dia akan bersaing dengan P untuk bergabung, so dia akan berebut dua orang ni. Okay, P pun nak, R pun nak, dia akan berebut lah. Kadang-kadang P dapatlah jadi hasil, kadang-kadang R dapat, tak adalah hasil. So dia akan berebut untuk bergabung dengan dapat aktif enzim. Sebab dua-dua boleh masuk. Cuma R ni dia tak akan jadi hasil sebab rupa dia macam ni. Dia boleh masuk, boleh fit, tapi dia akan jadi separuh ni. Faham ni? Okay, dia akan ada lompong kat situ. So dia akan bergabung, tapi dia akan merencatkan benda tu, so kadar tindak balas enzim pun menurun. Kenapa kadar tindak balas dia menurun? Sebab hasil tak ada. Hasil tak ada. Kenapa hasil tak ada? Sebab kawan ni masuk, R ni masuk, tapi tak lengkap. Dia masuk separuh je. Okay, so tak adalah kompleks enzim substrat, tak adalah hasil. Kadar tindak balas pun menurun. Okay, so kuranglah benda alah ni dihasilkan, kompleks enzim substrat, dan kuranglah produk dihasilkan. Okay, ada soalan tak? Boleh? Anis? Faham? Okay. Oh dah? Budak form 4 dah? Tak apalah akan nak masuk. Okay. Ada soalan? Saya rasa setakat ni saja. Cukup untuk malam ni sebagai pengenalan. Ini saya pun surprise juga. Saya tak tahu yang kelas awak ni tak ada kelas online. Tak tahulah, mungkin cikgu-cikgu lain bagi cara lain kan. Saya lebih fokus pada budak form 5 nya. Budak form 5 rasanya macam tak kejar kan nak SPM ni. Tapi insyaAllah saya akan buat dua-dua sekali. 4S pun saya buat, 5S pun saya buat. Kita pun duduk rumah bukan buat apa kan. Duduk makan tidur je. So cuma masa tu kena cuma masa tu kita kena setting lah kan, dengan cantik supaya lebih ramai yang boleh join kan. Medium mungkin kita akan pakai macam gini, ada separuh IG, ada separuh online je ni. Tapi macam saya cakap awal-awal tu, saya tak akan cover semua, saya akan bagi sikit-sikit je kan? Sebab kalau bagi banyak pun macam kat kelas, saya boleh nampak lah korang faham tak faham. Dan sekarang saya nampak masing-masing pakai profil faham semua muka kan, profil tengah senyum, tengah tidur kan, faham tu. Tu saja kot untuk malam ni. Okay, kalau ada apa-apa soalan nanti saya akan forwardkan PowerPoint ni dekat grup, dan apa saja soalan boleh tanya saja. Okay, saya akan jawab insyaAllah. Boleh? Boleh Nis? Okay, thank you semua sekali dekat IG saya, thank you. Okay, 5 orang tengok. Saya tak tahu siapa 5 orang tu. Tu saja. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.